Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim, mana seorang Muslim ini perlu kepada perisai untuk ketahanan dia. Tahan kita daripada jin, daripada syaitan, dan daripada makhluk-makhluk yang jahat. Bacaan yang ke-38 iaitulah doa ke atas musuh. Ini ad-du'a'u 'alal 'adu. Mana-mana musuh yang jahat yang cuba nak rusakkan kita, yang cuba nak khianat pada Islam, maka kita doa dengan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Doa bacaan yang ke-131. Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wazalzilhum, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wazalzilhum, Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hzimhum wa zalzilhum. Tengok arti dia, wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang pantas perhitungannya, kalahkanlah kumpulan kafir. Ihzimil ahzab ni kumpulan kafir. Kafir-kafir yang satu yang nak berkhianat pada Islam, kalah semua sekali. Tak kira apa nama bangsa dia. Sama ada dia tu Yahudi, dia Kristian, segala jenis kafir lah. Apa jenis kafir yang nak menghina Islam, kita minta Allah Ta'ala kalahkan. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka. Jadi goncangkanlah kedudukan mereka, biar dia tak boleh lawan kita. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita doa ke atas orang-orang yang jahat, orang yang cuba nak khianat kepada kita. Kenapa disebut di sini ihzimil ahzab? Jadi kita pernah menang dalam peperangan Ahzab yang berlaku di Madinah pada tahun yang ke-5 Hijrah. Orang kafir datang ke Madinah seramai mana? 10,000. 10,000 kafir datang nak lanyak Madinah. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat kumpul orang Islam di Madinah hanya seramai 3,000 orang. Bayangkan 3 lawan 10. 10 lawan 3. Berapa jadi? 3 orang seorang. 3 lawan seorang. 3 orang lebih. Seorang pasal kena lawan 3 orang lebih. Berat ke tak berat? 3 lawan 1. Berat. Jadi Allah Ta'ala beri kemenangan. Jadi oleh ya Allah, sebagaimana engkau telah menangkan Islam, mengalahkan Ahzab, jadi tentera kafir yang ada depan kami ini kalahlah sebagaimana yang engkau telah kalahkan Ahzab. Jadi itu di antaranya. Bacaan yang ke-39, doa apabila takut musuh. Ma yaqulu man khafa qauman. Kita berjalan-jalan, tengok nampak macam ada orang nak ancam kita, macam orang nak khianat pada kita. Jadi kita baca dengan doa ni. Doa ni ceritanya panjang lah, tapi kita baca dulu. Apa doa ni? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa ni oleh kerana dia terlalu panjang, kita hafaz selalu sekarang. Boleh? Cuba ingat, tutup mata, buka telinga. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kata Allahumma kfinihim bima syi'ta.
Ingat dah. Apa kata? Mudah ya baca. Ya Allah, lindungilah aku daripada kejahatan mereka dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Mana kita minta Allah Ta'ala lindung kita ni dengan apa cara sekalipun. Cerita dia ni panjang. Bacaan ini telah dibaca oleh Ghulam. Dengar ada cerita Ghulam ni? Kau tak dengar lagi? Iaitulah seorang budak di zaman seorang raja yang dulu. Raja ni dia ada ahli sihir. Dia ada tukar sihir yang bijak. Jadi tukar sihir ni pandai. Biasanya raja-raja zaman dulu dia main sihir. Mungkin raja yang zaman sekarang ni pun yang tidak beriman dengan Allah ada juga main sihir. Kita dengar ada cerita Fir'aun. Ahli tafsir kata berapa orang tukar sihir Fir'aun nak lawan Nabi Musa? 15,000. 15,000 tukar sihir yang telah dikumpul oleh Fir'aun di Mesir, bawa semua sekali. Hak sihir semati pun, hak mengaku jadi sihir pun asal nak ambil projek Fir'aun nak bagi ni. Kalau jadi benar kalau Nabi Musa, mereka dapat allowance yang besar, dapat kedudukan yang tinggi. Jadi tukar sihir ini bagi tahu kepada raja, ya ayuhal malik, tuanku, saya ni patik ni tua dah. Mintalah tuanku cari seorang kanak-kanak, seorang budak yang hebat, cerdik, bisa saya nak ajar dia ilmu sihir. Jadi raja ni pun cari, jumpalah seorang budak. Budak ni dibawa pergi ke tukar sihir, belajar dia nak jadi pengganti ni, pengganti tok ayah tua ni. Jadi satu hari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dia lalu nak pergi tempat tok guru sihir dia tu. Tiba-tiba dia tengok tok guru lain pula duk mengajar tengah jalan. Dia kata sedap hot ni, nampak dengar mengajar dengan ceramah sedap tok guru ni, berhenti dengar tu. Akhirnya dia terpengaruh dengan tuan guru dia yang kedua ni. Dia kata bagus hot ni tukar sihir ni, apa cerita karut ni. Dia belajar. Jadi bila dia lepas belajar dengan tok guru ni, baru dia pergi tempat sihir. Tukar sihir kata, apa mu lewat mari ni, janji pukul berapa ni, masuk kelas lambat ni apa sebab? Dia pun tipu lah tok guru macam-macam alasan. Akhirnya budak ni hebat dah dia. Allah SWT beri kepada dia satu karamat yang hebat. Satu hari ada apa ni, binatang besar sekak jalan dia, nak pergi tak boleh. Nak macam mana? Jadi dia nak tengok siapa betul, tok guru dia betul ke tukar sihir betul. Yang menyebabkan dia pun lontar binatang tu dengan cara sihir dia tak lari. Dia kata tak hebat. Bila dia lontar binatang haiwan yang besar ni dengan nama Allah, gebah jatuh. Dia kata tok guru aku betul, hak sihir tak betul. Maka gegak gempita lah satu negeri, bukan satu Malaysia ni, satu negeri dia lah. Dia kata hebat dah budak sihir tu, tok guru dia ajar betul, boleh halang, boleh jatuh ke apa ni binatang besar ni. Gagal. Dia kata dah, bukan sihir, dia baca nama Allah hak jatuh ni. Akhirnya sampailah ke raja pun terkejut lah. Dia kata bahaya ni budak ni. Jadi raja bagi arahan supaya bunuh budak ni. Takut dia besar, dia mempengaruhi orang lain, dia menyebabkan orang lain semua ikut dia, tinggal tukar sihir. Dan termasuk raja tu sendiri akan hilang kuasa. Jadi katanya mengikut dalam hadis yang disebut. Jadi dalam Sahih Muslim dia sebut, sekali dia bawa naik atas bukit, nak campak tu atas bukit. Siapa di atas pojok bukit, dia nak campak aku dah nak. Dia baca doa, Allahumma kfinihim bima syi'. Ya Allah, selamatkanlah aku ni daripada perbuatan apa ni. Bukit bergerak, jatuh habis orang nak campak dia selamat tu dia. Balik pula. Nyok balik. Esok raja kata, ada lagi mu? Ada. Mana tu ke hak nak tahu mu? Jatuh habis. Tahu mana? Bawa pergi ke laut pula. Siapa tengah laut, orang nak campak dia tengah laut, dia baca doa. Jatuh habis dalam laut, dia balik. Jadi akhir sekali raja pun habislah. Yang penting dia baca doa, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Jadi cerita bacaan ni ceritanya besar, sejarah dia. Akhir sekali dia kata nak buat apa ni budak ni? Letak dalam laut pun tak balik semula, letak tengah gunung pun balik semula, letak lalai api pun balik semula. Tak sama masalah. Dia kata tu aku letih dah tu nak lawan saya ni. Saya budak. Habis hak macam mana? Senang. Awak kumpul semua orang negeri ni, kumpul semua di tengah padang yang luas. Letak saya di atas tempat tinggi.
Panggil juru panah seorang panah. Tapi syarat nak panah tu kena baca Bismillahi Rabbil Ulam. Dengan nama Allah Tuhan budak ni kita panah dia. Kalau baca dengan nama berhala, nama saya tak jadi, tak kena saya. Allahumma kfini, masih boleh jadi panah tu akan pusing balik ke juru panah. Jadi raja pun dengar kata, dia tak ingat bahawa budak ni taktik dia ni strategi nak iklan besar-besaran. Macam mana nak iklan? Panggil semua orang. Bila semua orang mari dengar, tiba-tiba waktu nak bunuh budak ni, dia baca Bismillahirrabbil'ulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, panah kena. Dia budak ni pun matilah seorang dia. Tetapi orang kampung dia, orang satu negeri itu yang dengar dengan nama Ghulam, semuanya mengetahui bahawa sihir tak betul, raja pun tak betul, semua sekali beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan budak. Jadi kadang-kadang terpaksalah pendakwah ni terpaksa kena korban diri dia sendiri untuk dakwah dia diterima oleh orang. Nampak macam mana? Ini cerita yang panjang, cerita boleh baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sangat panjang cerita ni dan cantik cerita ni untuk diambil pengajaran. Jadi kena bacalah doa yang ke-40, doa bagi mereka yang was-was dalam beriman. Ini man asabahu syakkun fil iman. Orang ni beriman tapi kadang-kadang dia ragu. Dia rasa ragu. Contohnya macam mana? Contohnya seorang ni, Abu Hurairah cerita, Nabi kita bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan mari jumpa dengan salah seorang kamu. Kamu tu termasuk kita lah ni. Ingat hati-hati betul. Syaitan akan mari jumpa seorang. Fayaqulu man khalaqa kaza. Awak ni saya nak tanya lah, nak dialog sikit. Siapa dia buat bukit? Kita akan jawab Allah. Betul dia. Siapa dia buat langit? Allah. Very good. Siapa dia buat laut? Allah. Semua dia ajak baik. Excellent bagus. Bila kita duduk semangat gini kuat-kuat, tiba-tiba dia tanya, dah semua ni Allah Ta'ala jadi? Man khalaqa rabbak. Siapa dia jadi Allah? Sudah. Bila dia tanya, siapa? Jadi semua ni Allah buat. Siapa dia buat Allah? Bila mari situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza balaghahu falyasta'iz billah walyantahi. Bila mari sini orang tanya siapa jadi Allah? Cukup. Kita hendaklah terus a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jangan layan dia, jangan lawan, kerana dia cuba nak masukkan dalam hati kita ni perasaan kita ragu. Siapa jadi Allah? Takkan Tuhan jadi sendiri? Mana ada benda ni jadi sendiri? Dunia semua dijadi oleh Allah. Allah siapa jadi pula? Jadi bila mari sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'iz billah, dalam kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi selalu kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini syaitan mari. Dan juga dia kena kata wa yaqulu yantahi amma syakka fih. Cukuplah, jangan duduk layar lagi syaitan. Kalau kita duduk khayal pun jangan duduk khayal lagi. Tutup pintu khayalan kita. Dalam hadis yang lain dia kata, la yazalun nas yatasaalun. Sentiasalah manusia itu bertanya-tanya di antara mereka. Hatta yuqal hadza khalaqallahu al-khalq. Ini semua Allah Taala jadi makhluk. Faman khalaqallah, siapa dia jadi Allah? Bila sampai sini, siapa dia terfikir macam ni siapa jadi Allah? Naklah dia segera dia jawab fal yaqul amantu billahi wa amantu billah. Dalam riwayat lain kata amantu billahi wa rusulih. Aku beriman dengan Allah dan rasul-rasulnya. Jawab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah, beriman dengan rasul. Jangan layan syaitan. Kalau layan dia, habis kita. Kita akan jadi punah. Ingat dah? Kau tak ingat lagi? Kalau mari syaitan mai ganggu kita. Tak kira lah syaitan jin, kau syaitan manusia, kau syaitan orang, kau syaitan apa. Bila dia mari siapa mereka nak tanya, siapa jadi Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita baca a'udzubillah dan lagi kita ulang tajdid iman kita. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Jangan duduk layan dia, jangan duduk apa. Dan kita kena baca ayat lagi. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Baca ayat Quran ni. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kita kena baca juga ayat ni. Maknanya kalau tak ingat ayat ni pun kena bacalah. Auzubillahi minasyaitanirrajim, kena baca amantu billah, ingat. Jadi bila kita sampai ke peringkat ni, kita kena baca wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapa dia? Dialah tu Allah. Jangan pula jadi macam ajaran sesat mak laksana Muhammad awal Muhammad akhir. Dia pakai Muhammad belakang, Muhammad zahir Muhammad batin. Bukan duk situ. Ayat ni kepada Allah. Wal awwal wal akhir, dialah yang awal, Allah Ta'ala yang awal, tak ada siapa dia mula. Allah Ta'ala qadim. Dan dialah yang akhir. Bila mati semua makhluk, Allah Ta'ala tak ada, terus. Dan dialah yang zahir, yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Dan dialah yang batin. Allah Ta'ala maknanya yang batin, maknanya Allah Ta'ala ni mengetahui segala benda perkara. Ilmu dia tahu benda. Jadi dia sendirinya tak nampak, kita nak tengok. Di atas dunia ni tak ada orang yang boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mandala akhirat nanti insya-Allah. Dialah yang mengetahui segala sesuatu. Jadi kita baca ayat ni, jadi sangat besar kedudukannya. Jadi ayat ni siapa dia ajar suruh baca? Cerita dianya, seorang tabi'in, nama dia Abu Zamil Simak Ibnul Walid. Abu Zamil ni Simak Ibnul Walid, ahadut tabi'in. Dia mari tanya habrul ummah wa turjumanul Quran, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dia kata, "Hei Abdullah bin Abbas, saya ni ada sesuatu, ma syai'un ajiduhu fi nafsi. Saya ni ada terfikir dalam diri dia ni, ada ragu sikit lah. Kadang-kadang mari duk fikir Allah ni macam mana Allah. Jadi kita jangan ada fikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, jangan fikir dengan otak kita. Nabi kita larang daripada kita fikir tentang zat Allah. Tetapi kita kena yakin dan percaya, beriman dengan Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala punya sifat-sifat yang mulia. Bagaimana nak kenal sifat Allah? Tak boleh kita reka-reka sendiri. Kita kenal Allah, sifat Allah dengan Allah sendiri memperkenalkannya dalam Al-Quran Karim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperkenalkannya melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi kita jangan reka sendiri. Kalau kita kata aku nak reka sifat, jangan. Dan bila Nabi kita sebut, Al-Quran sebut, maka kita yakin dan percaya sedemikian dengan kita letak satu kaedah tentang sifat Allah. Apa dia kaedah dia? Kaedah dia laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala ini tidak serupa dengan apa saja makhluk. Jadi bila kita isbat sifat Allah, jangan kata kalau lagu ni serupa makhluk. Jangan serupa makhluk. Jadi sekarang ni manusia keliru di antara sifat Allah yang disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan satu golongan yang sesat atas dunia ni, namun dia golongan musyabbihah. Golongan musyabbihah ni golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ataupun dia panggil golongan mujassimah. Mujassimah ni mana golongan yang mengatakan Allah berjisim seperti makhluk. Jadi ni ajaran sesat. Siapa dia kata tuduh pada orang kata orang ni mujassim, orang ni musyabbih, mana orang ni kita telah mengkafirkan orang itu. Itu bahaya. Siapa dia buat tuduhan ni, dia bertanggungjawablah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari kiamat nanti. Siapa dia buat tuduhan ni, mana orang ni menyanggah Al-Quran Karim. Al-Quran kata laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Jadi orang ni mari, dia kata Ibnu Abbas, saya ni syok pula kepada Allah ni. Ajidu syai' fi nafsi. Aku ni rasa ada benda lah, satu benda dalam diri aku. Jadi bila dia tanya lagi tu, faqala li, kata dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Zamil, iza wajadta fi nafsika syai'an, bila kamu terasa dalam hatimu rasa syak, ragu, hendaklah kamu baca ayat ni. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jelaslah baca ayat kita tu. Jadi waqad fassara an-nabi
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan ayat ini, huwal awwal wal akhir wal zahir ini, dengan sabdanya, dengar betul-betul ni. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Doa ni kita dah baca dah baru ni. Allahumma antal awwalu, doa 107. Tengok dalam bacaan kita yang 107. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang pertama, tak ada makhluk yang sebelum daripada engkau, tak ada. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Allah Taala yang terakhir, tak ada orang lepas pada tu, tak ada. Itu tafsir dia. Wa antal zahiru falaysa fawqa syai'. Engkaulah yang maha gagah perkasa, tak ada orang yang boleh mengatasi Allah. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang batin, tak ada lagi orang yang lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu itu tafsirnya. Wa hadhil asma, nama-nama yang empat ini makna al-ihatatul mutlaqah. Maknanya penguasaan Allah Subhanahu wa taala itu semua sekali. Mana benda pun tersembunyi secara mana pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sama sawa'un az-zamaniyah, masa dulu masa kemudian semua Tuhan tahu. Ataupun al-makaniyah, yang tempat, yang zahir atau yang batin, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Jadi sangat besar tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena belajar betul-betul tentang al-asmaul husna. Nama-nama Allah Ta'ala yang indah ni kena baca betul-betul. Dan memahami sifat Allah SWT mesti kita faham dengan betul. Jangan sekali-kali terlupa dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Siapa dia terlupa ayat ni, maka tergelincir dia daripada kebenaran. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan benda. Kalau ada dalam Quran sebut sifat Allah, dalam hadis Nabi sebut sifat Allah, jangan sekali-kali kita buh dalam kepala kita Allah Ta'ala macam ni serupa makhluk lah. Kenapa? Dia sudah ada sekatan, pagar yang paling teguh sekali, laisa kamitslihi syai'. Allah Taala tak sama dengan makhluk. Letak situ dulu. Jadi kalau tak letak sini, kita akan fikir macam-macam, maka pada waktu itu kita kena ista'iz billah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini mainan syaitan lah. Ini permainan syaitan. Jadi jelas kepada kita ada satu golongan sesat, nama dia al-musyabbihah, orang yang menyamak Allah Taala dengan makhluk. Satu lagi kumpulan nama dia al-mujassimah, dia kata Allah Taala ni berjisim, serupa dengan orang, serupa makhluk. Pada waktu itu dua-dua kumpulan ini sesat. Satu lagi kumpulan yang ketiga dia panggil al-mu'attilah. Al-mu'attilah ni satu kumpulan yang mentaktilkan Allah Taala ni tak boleh. Kalau kita kata ada sifat serupa makhluk, jadi dipanggil taktil. Jadi tiga-tiga ni perlu diawasi, terutama sekali golongan yang mengatakan Allah Taala berjisim, serupa dengan makhluk. Semua ni ajaran-ajaran sesat yang perlu diperhati dan dijauhi. Jadi itu jelaslah kepada kita tentang apabila berasa takut, was-was. Jadi masalah was-was dalam iman ni satu benda yang besar. Berapa ramai orang kita ni dia terasa. Kadang-kadang dia masuk dalam bab yang bahaya. Dia panggil babul qadar. Dalam bab qada dan qadar Allah. Ini bahaya. Bila kita baca hadis tentang qada dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, Allah dah tentu dah. Orang ni waktu dalam perut mak dia mengandung, sudah ditulis orang ni baik atau ni tak baik. Syaqiyun an sa'id. Orang ni baik atau tidak. Jadi ada orang mari tanya, dia kata, Ustaz, saya rasa ajaib lah, rasa pelik. Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, yang maha kaya, kenapa dia tak terus dia pergi kepada orang itu syurga terus lagi? Kenapa sama mereka orang ni kena berusaha? Jadi kenapa dalam masalah ini? Satu masalah yang khatir, yang bahaya. Kalau banyak sangat berbincang tanpa kita rujuk kepada ahli ilm, kita akan tergelincir daripada jalan kebenaran. Jadi bila ada rasa ragu dalam hati kita, terus je ista'iz billah, a'udzubillahi minasyaitan. Ini mainan syaitan. Kalau tak hilang juga. Macam mana nak buat? Adalah kita balik pergi rujuk pada ahli ulama dalam bab akidah. Kita kena tanya dia, macam mana nak hilang ke waswas saya? Jadi dia waswas ni dia ada dua cara. Waswas ni ada dua cara. Ada orang yang waswas, dia panggil waswas aradan. Apa makna waswas aradan? Dia mari sekejap lah dalam hati, cukup dengan auzubillahi minasyaitanir rajim. Ada orang waswas dia ni waswas sungguh. Siapa mereka dia duduk khayal, dia duduk ragu, dia duduk boleh cakap dengan orang, tanya orang ni tentang waswas dalam hati dia. Orang ni jangan tak pandai dengan auzubillahi minasyaitanir rajim. Maka dia wajib kembali pada alim ulama, pergi jumpa tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang alim dalam bidang akidah,
minta penerangan, minta penjelasan supaya hilang was-was dalam hati dia. Kalau tidak, bahaya orang ni. Bahaya, dia ragu, dia boleh syak kepada Allah SWT. Jadi waktu ni orang-orang wal'iyazubillah, orang-orang muda yang nak murtad ni. Dia nak murtad. Biasanya pendayah-pendayah Kristian dan agama-agama lain, dia akan mari cek, dia mari masuk dulu. Awak kata Tuhan awak satu. Pasal apa? Bila sebut tentang Allah, dia guna khalaqna, kami. Kami ni bukan seorang, ramai. Maknanya Tuhan bukan satu. Dia masuk ikut bahasa. Kita hak pening-pening lalak ni, betul juga. Macam mana pula kalau seorang cakap ramai. Jadi pada waktu tu akan mari was-was. Kalau was-was mari dengan syubhat yang kuat, maka tuan kena pergi belajar. Kena pergi ngaji. Kalau was-was dia mari, orang panggil lintasan hati sekejap gitu, cukup kita dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dengan kita kata amantu billah. Jadi kena hati-hati dalam masalah ini, terutama sekali di saat-saat akhir ni, yang banyak sekali kita nampak orang-orang kita dikelirukan, celaru dengan tuduhan-tuduhan, dengan diayah-diayah yang dibuat, yang menyebabkan kita tidak tahu hak mana betul ni dalam masalah agama ni. Kita tak tahu. Habislah kita bacaan yang ke-40, doa yang ke-40, doa bagi mereka yang waswas dan beriman. Yang seterusnya kita pergi kepada doa qada'id dain. Doa supaya dapat membayar hutang. Ni memang kena semangat betul ni. Pasal dalam bab hutang ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah cerita tentang hadis hutang ni besar kedudukannya. Seorang sahabat, Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, dia kata seorang hamba mukatab. Dengar cerita ni. Hamba mukatab ni seorang hamba yang nak merdeka. Bila nak merdeka, dia minta izin dengan tuan dia, "Encik, Datuk, saya nak bebas, tak mau jadi hamba lagi." Tokek dia ni, Sayyid dia kata, penghulu dia kata, "Kamu boleh nak bebas, tapi kamu kena bayar kepada saya 10,000 dinar contohnya, atau 5,000. Lepas tu dia benar lah, hamba tu pergi kerja, pergi minta zakat, pergi apa saja pun boleh. Yang pentingnya dia kena kumpul duit, pergi bayar pada tuan dia. Jadi hamba ni, mukatab ni, marilah berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Mari minta yang Ali, saya ni lemah dah, nak bayar duit kepada tuan saya ni tak nak kuat ni, tak cukup ni. Bolehkah tidak Ali, kamu bantu saya? Kebetulan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pun termasuk salah seorang yang zuhud. Dia sendiri pun tak ada harta juga. Tengok dia mari mengadu kepada Nabi dengan adindanya Fatimah. Mari tunjuk ya Rasulullah, kerah ada tangan anda ni. Mintalah seorang pembantu, tolong kisah gando, tolong karang air. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu tengok ni akhlak tuan-tuan, ingat baik-baik. Bila dia mari, orang mari rumah kita, tak ada benda kita nak beri. Jangan marah, awak ni tak tahu. Saya ni ustaz, saya ni orang bagi duit saya. Ni minta dengan ustaz pula dah. Pening kepala kawan tu. Dia kata ustaz ada juga lagi ni. Tanya ceramah seorang sedekah dengan hamnah dia. Tanya minta dengan dia air keruk dah idah. Jadi kena juga ustaz lagu ni tak. Jadi Ali ajar kepada kita tuan-tuan. Ali kata apa? Supaya dia tidak mahu menghampakan harapan orang yang nak ni. Orang ni mari minta dengan ikhlas. Ya Tuan Guru Ali, kalau kita panggil Tuan Guru lah, Syekh Khalifah ni lebih pada Tuan Guru lagi. Dia kata ya Sayyidina Ali, tolonglah saya. Ali tak mahu menghampakan harapan orang ni. Maka dia guna satu pendekatan, satu uslub yang cukup indah, yang kita boleh belajar dengan dia. Kata Ali apa? Ali kata apa? Ala u'allimaka kalimat. Saudara, saya akan ajar kepada kamu bacaan-bacaan yang telah diajar kepada saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajar kepada tuan kalimah yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana 'alaika misla jabal sir. Tengok ni. Ali kata apa? Kalaulah tuan ni ada hutan. Bersama mana hutan kita ni? Seperti Bukit Sir. Bukit Sir ni bersama mana tahu dia kata? Dia kata apa? Fi diyar tayyib. Bukit lah. Mana bersama mana apa bukit? Sebutir bukit.
Kalau mu ada hutang sebesar bukit, hutang tu banyak hutang nak cerita. Addahullahu anka. Kamu baca doa ni dengan yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan lepaskan hutang kamu ni. Dengar betul-betul ni orang yang hutang kuat. Orang banyak hutang. Jadi kalau kamu baca doa ni, Allah SWT akan lepaskan hutang kamu ni. Baca semua doa ni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Boleh ingat apa tu? Ingat dah. Kena ingatlah banyak hutang ni. Jadi buat balik semua. Tulis doa ni betul-betul, balik ajar ke keluarga kita. Mana ada hutang, baca doa ni. Sayyidina Ali kata, Nabi ajar kepada dia, doa ni besar bukit Sir pun Allah SWT akan lepaskan hutang, insya-Allah taala, dengan niat betul lah. Tapi jangan gali sini kampus lain, jangan. Baca doa ni, esok ribu hutang pun hak lain. Tak habis bila lagu ni. Jadi biar habis satu-satulah. Hutang yang sungguh lah. Setengah orang ni berhutang bukan nak perlu pun, nak bermegah-megah, nak bermewah-mewah, tu jangan. Maksud dia, ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala perkara yang telah engkau halalkan. Jadi minta Allah Ta'ala, cukupkan kita daripada benda yang halal, daripada segala perkara yang telah engkau haramkan. Jadi hak maya halal, hak haram tak payah. Kayakanlah aku dengan kelebihan engkau daripada meminta kepada orang lain. Jadi kita minta Allah Ta'ala kayakan kita daripada duk tak ada sangat sentiasa. Jadi takkanlah kita sepanjang hidup, daripada muda sampai tua nak tangan di bawah. Biarlah kita awalnya tangan di bawah, akhirnya al-yadul ulya, tangan di atas. Mana orang yang memberi, bukan hanya menadah tangan saja. Jadi kita cuba jadi orang macam ni. Itu bacaan yang pertama dalam bab doa bayar hutang. Doa yang kedua, iaitulah doa yang telah kita baca dalam yang bacaan yang ke-121 baru ni. Ya. 121. Doa, ingatlah. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Di doa ni kita dah baca dalam doa pagi dan petang. Ini kena baca sentiasa lah. Ini pun termasuk di antara doa yang diajar untuk melepaskan hutang. Ceritanya kita dah baca dah hari itu, panjang lebar lah. Dalam doa pagi petang dulu. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ditimpa kesusahan dan kedukaan, dari kelemahan dan kemalasan, minta belaka, dari kedekut dan perasaan takut, dan dari desakan hutang dan paksaan orang. Baca baik-baik itu, bala'id dain, dah bagi atas. Jangan baca din, kalau din agama, dain, hutang. Jadi daripada desakan hutang kita minta berlindung, dan daripada dipaksa oleh orang. Mana dia kita berhutang dengan orang, kita akan jadi hamba orang itulah. Tengok dia kita lari. Kalau tak lari pun mungkin kita akan dipaksa
akan dibuat satu benda yang menyusahkan kita. Bacaan yang ke-42, doa menghilangkan was-was dalam salat atau ketika membaca Quran. Jadi waktu kita semaya ni, inilah tempat yang paling banyak sekali. Di antara tempat yang banyak mari was-was. Mari tak mari dia? Mari. Jadi macam mana kita nak hilangkan was-was sewaktu kita membaca Quran? Jadi bila kita baca tengah duk salat, mari was-was, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cerita dia. Tengok cerita dia, tanda baik-baik ni. Nama apa? Syaitan yang duk ganggu orang semaya. Nama apa? Malam ni kita kena kenal lah nama kawan ni. Kalau macam jangan dia jadi kawan kita. Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Tanda baik-baik nama orang ni lah. Namanya Uthman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Syaitan mari kaca, mari ganggu saya waktu salat dan waktu baca Quran. Bila kita baca Quran ada selalu. Allahu akbar. Lo ni syaitan baru pula ni. Syaitan baru ni. Kenapa syaitan baru ke apa dia? Syaitan yang asli tu tahu dah kita. Syaitan baru ni, hak baru jadi ni, 4-5 tahun ni baru ada. Nama dia syaitan telefon, handphone. Ni syaitan baru. Tengok dia semaya, Allahu akbar, gerogang. Orang Melayu ni pula dia belajar semaya, tak boleh gerak. Pakai tak gerak senyap gitu, jadi lembu kenyek. Tak tutup telefon dia main muzik tengah semaya. Kita belajar dah dalam semaya, tak batal salat kalau sebab kerana salat. Jadi Allahu akbar, gerogang dalam telefon, tok tangan slow-slow. Jangan lagi ambil orang naik ulok tengok. Jangan kairuk gitu. Masuk tangan dalam poket, satu gerakan baru. Picik mana-mana butai telefon, dia akan matilah suara tu. Tutup. Tekan di mana-mana ibutan dia tu. Tak, dia akan mati. Ini tidak ditunggu sampai habis. Habis round. Mari pula. Mungkin kawan dia pula tahu dah, kawan dia guru dia hari ni betul lah nak pergi semaya jemaah. Sekali tak maya-maya juga waktu tu je. Ejek pula. Kena lagu ni ustaz sekali untuk imam golek kepala. Ni saya ini dia panggil saya zaman moden. Tak tahu rakaat berapa tu imam. Jadi itu berat di cerita kita. Berat atau berat? Jadi ingat, ini gangguan hari ni, gangguan. Ganggu tak ganggu? Ganggu. Pasal tu bila kita nak salat, wajib, bukan sunat, wajib. Wajib kita kena tengok telefon kita dan kita buat dia senyap. Dia ada tempat dia tulis senyap. Kalau bahasa orang putih dia panggil silent. Yang penting nak suruh tak bunyi suara. Senyap. Kita pun kalau bagi telefon ke ayah ke mak, ajar selalu mak nak masuk masjid pecek sini. Dia akan tak bunyi suara. Ataupun tutup terus, tak apa. Off. Biar dia mati. Keluar masjid kan baru buka. Kalau tidak masalah. Kalaulah terlupa, mungkin kita terlupa kadang-kadang hari tu imam dah waladhdallin dah. Nak rokok dah contohnya. Kita nak tengok telefon tak sempat, pakai terus dia masuk Allahu akbar, terlupa nak tutup telefon. Kalau berlaku tengah sembahyang, tuan-tuan wajib kena tutup telefon tu. Jangan gerak banyak, Allah tangan 1 2 ecek. Cukuplah. Tak usah ambil tengok siapa dia manggil aku, jangan. Tengah orang dia ambil akak telefon dia tengah bayar, dia ambil tengok. Ambil tengok dah pula dah. Dia lagi baca mesej SMS dia baca tengah bayar. Ni semua ni cerita-cerita karut belaka. Jadi jangan. Ini syaitan zaman moden. Telefon ni boleh jadi syaitan. Bila dia masuk dalam masjid mengganggu orang sembahyang. Serupa dengan syaitan. Nama dia syaitan handphone. Ini bahaya. Ini syaitan zaman moden. Kita panggil syaitan zaman moden. Dia bagus. Baik dia. Untuk nak menelpon, untuk nak selesai masalah baik. Tapi dia masuk dalam masjid, kalau tak tutup jadi jahat. Terutama sekali hak kita buat lagu tu. Dalam apa ni telefon tu bahasa jenis guna muzik. Allahu akbar. Kena lagu yang setiap bola gawe.
Golek kepala ngetik email lah kena yo. Jangan kacau. Jadi coba hati-hati. Jadi seorang sahabat ni, apa nama tadi? Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu. Dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, syaitan duk ganggu saya salat, duk ganggu saya tengah baca Quran." Ha betul. Tengah kita baca Quran kadang-kadang tak sempat habis. Tengah duk ngaji Quran, mari telefon, yo bunyi akak mari dah. Pakas sadaqallahul azim. Maka sudah settle. Kalau rahak, tobik dah. Jadi semua gangguan ni. Jadi apa Nabi kita ajar kepada sahabat ni? Tengok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syaitan yuqalu lahu khinzab." Tanda apa? Nama apa syaitan duk kata orang semaya ni? Nama dia khinzab. Tulis, tak ingat nanti. Khinzab. Khanun zai ba. Khinzab. Ada juga orang baca khanzab. Jadi dua bacaan ni boleh. Dia kata bil fathi awal kasri. Khinzab atau khanzab. Jangan pula dengar malam ni nama syaitan ni, ingat malam sikit. Lama ada makcik kita duk kati, dia kata. Nama gapo comel ni ustaz punya malam ni. Boleh cucu esok telefon pun nama Muhammad Khanzab. Punahlah majlis. Syaitan hok kata orang semaya ni jangan duk main. Muhammad Khanzab, jangan duk Muhammad Khanzab lah. Khanzab atau khinzab. Nama apa? Khinzab atau khanzab. Tulis. Khanun zaiba ataupun bahasa Arab punya KHANZAB, khanzab. Ini nama bahaya ni. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika khanzab atau khinzab. Bila kamu rasa diganggu oleh syaitan dalam semaya kamu, yang pertama sekali kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua, dan ludah ke sebelah kiri 3 kali. Jangan ludah tu air dia. Sembuh habis orang sebelah ni tu kau jadi dia ni mari kau. Jadi kita paling kiri. Ludah dia panggil watfal. Tafal ni mana ludah tanpa air liu. Mana kita auzubillahi minasyaitonirrajim, kita tengok sebelah kiri, kita ludah. 3 kali. Sebab syaitan duduk alik kiri. Syaitan dia suka mari alik kiri sebab hati orang duduk alik kiri. Hati orang duduk mikir ni, duduk khayal duduk mana? Sebelah kiri. Jadi pasal itulah setengah orang ni boleh jadilah. Waktu dia semayang, Allahu Akbar, tak panggil sini. Nak jaga hati takut syaitan mari. Bukanlah betul. Tangan kena tak sini. Hak sunnah Nabi kita ajar letak tangan di dada, bukan tak sini. Walaupun nak jaga hati sini kau, syaitan ni mari juga bukan duduk tangan tu. Tangan duduk sini, bukan lotok duduk di KLCC tak jadi apa. Kau jangan. Jadi pandai dah kita. Macam mana cara nak buat? Ludah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita ludah sebelah kiri 3 kali. Tuh. Gitu. Maknanya selaka mu syaitan. Kau buat jauh. Duk kaca aku tak tahu rakaat berapa dah ni. Jangan buat macam tu. Itu dia panggil di antara perkara yang perlu kita kena ingat. Jadi ada satu sekor lagi syaitan. Dia panggil syaitan air. Sana syaitan solat, syaitan semaya, nama khanzab. Sekor lagi syaitan, nama dia syaitan air. Nama apa syaitan air ni? Nama dia Al-Walhan. Ni dekat dengan nama orang kita ni. Tulis molek sikit. Walhan. Waw lam ha alif nun. Walhan. WALSHAN. Walhan. Jangan buh lah. Lama kita tulis Siti Walhan. Kalau comel je nama, syaitan air dia panggil ni. Syaitan hoduk ganggu orang wuduk tu. Lepas basuh, kau nak urus mandi. Ada setengah orang basuh wuduk ni. Orang wuduk ni basuh. Nabi kita ambil wuduk syaitan air ya wuduk ni. Yang kita ni syaitan sekali basuh muka baru. Sekali baru syaitan. Itu dia panggil diganggu oleh syaitan. Walau macam mana pun, dari sudut hadisnya kata ulama, fa innahu la yasbut, tidak sabit hadis ni nama walhan, tapi disebutlah syaitan air, nama dia walhan. Walaupun tidak sabit dari sudut sanadnya. Syaitan salat, nama dia khinzab. Ingat ada dua tu tak? Jadi dua-dua ni kita kena minta pelindung dengan Allah SWT. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia kacak kita juga, kita kena ludah sebelah kiri kita berapa kali? 3 kali. Yang terakhir kita belajar malam ini satu lagi, doa untuk memudahkan sebarang urusan. Jadi oleh kerana urusan kita ni banyak,
Kita doa dulu sikit malam ni. Bila ada orang tu rasa susah hati, rasa payah nak buat urusan, pergi pejabat apa payah nak lulus, pergi minta ni tu apa payah, nak minta nak jadi payah, apa kita kena baca? Ikut ni. Bacaan-bacaan tentang untuk apa ni, memudahkan urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tengok arti dia cantik. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali sesuatu yang engkau permudahkan. Betul tidak? Mana ada benda mudah kalau Allah Ta'ala payahkan dia. Engkau menjadikan kedukaan itu mudah sekiranya engkau kendaki. Ya Allah, duka cita aku ni jadikan dia mudah. Payahnya urusan aku ni jadi mudah. Jadi apa saja pergerakan kita nak buat apa saja pun, kita berdoa kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ingat dah? Kena ingat ni. Ini semua baca-bacaan yang mudah. Tak usah pergi japi kau lah. Setengah orang nak suruh berlaku kedah, gatul dia tu kelambu Kaabah. Tak apa dia lah jual dia kelambu Kaabah, tak tahu. Nak suruh laku. Tengah tu orang panggil pelaris ni. Pergi cari tapak kaki Nabi, tepek dinding. Apa lagi benda ni tepek? Untuk pelaris ni apa lagi? Khatamun nubuwah ke apa lagi? Tepek dinding. Kedai dia jual mahal. Pada tepek ke benda. Siapa dia lagi beli? Ya Allah. Kita berdoa pada Allah SWT lah. Dengan kita jual harga yang murah, dengan kita pula baca doa yang banyak, insya-Allah Tuhan akan beri permudahkan segala urusan. Baca yang ke-44, apa yang perlu diucapkan dan dilakukan apabila berdosa. Insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita di dalam jalsah kita yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.